Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan sambung pengajian dan pengkajian kita surah Taha, ayat surah Taha, surah yang ke-20. Kita dah selesai menghuraikan tentang maksud Rabbi shrah li sadri. Kita dah selesai. Kejap saya nak buka terjemahan ni. Juzuk yang ke-16. Ayat yang 26 ke atas. Ayat ke-26 ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Di dalam tafsir Al-Kabir, Imam Ar-Razi dibangkitkan beberapa persoalan tentang bagaimanakah kita meminta supaya Allah Ta'ala memudahkan urusan kita sedangkan pada zahirnya kita yang membuatnya. Maksudnya daripada apa yang kita nampak, semua perbuatan kita ni sebab dan musababnya adalah perbuatan kita sendiri. Soalannya, macam mana pula kita nak kaitkan segala perbuatan yang kita nampak dengan pandangan kita ni, tetapi sebenarnya hakikatnya adalah daripada Allah Ta'ala. Jadi kerana itulah dalam doa ini diminta oleh Nabi Musa supaya Allah Ta'ala memudahkan urusannya. Jadi Imam Ar-Razi menghuraikan tentang bagaimanakah kaitannya di antara apa yang kita nampak dari segi zahirnya perbuatan kita, tetapi dari segi hakikatnya adalah daripada Allah Ta'ala jua. Kerana itulah kita minta daripada Allah Ta'ala supaya memudahkan urusan, kerana dialah sebenarnya yang mengawal. Contoh dalam hidup kita, tuan-tuan, daripada kita dahulu kecil sampailah besar, beberapa peristiwa yang kita masing-masing pernah lalui. Kalau kita tengok balik dan renung, segala apa yang Allah Ta'ala letakkan kita pada hari ini adalah hasil daripada memang sebenarnya apa yang kita mahu dan kita hendakkan. Tetapi biasanya apa yang kita hendakkan itu adalah berhasil disebabkan oleh apa yang Allah Ta'ala mudahkan. Apabila urusan tersebut dia berkenaan dengan orang-orang lain dan keadaan-keadaan yang lain. Contohnya apabila kita lahir, apabila kita berjumpa dengan pasangan kita, semua itu adalah sesuatu yang pada hakikatnya Allah Ta'ala mudahkan kerana gerak hati seseorang nak terbuka untuk apa yang kita pilih. Keadaan di mana benda itu berlaku semuanya adalah disebabkan oleh Allah Ta'ala jua. Kerana itu kita kena faham setiap sesuatu perkara itu dia ada sesuatu yang nampak zahir dan dia ada sesuatu yang tersirat. Setiap perkara dia ada dua aspek. Satunya yang tersurat, yang nampak secara zahir, dan keduanya adalah sesuatu yang tersirat. Dan kita sebagai orang mukmin, kita kena tengok dua-dua perkara. Jangan kita terhenti dekat satu perkara. Jadi dalam keadaan itu banyak aspek yang kalau kita lihat sebenarnya ada dua aspek ni, kecuali kalau terlindung pandangan kita itu dengan nafsu. Maksudnya kita memandang sesuatu peristiwa, tapisannya adalah lensanya dan kantanya adalah sama ada kita melihat sesuatu perkara itu dengan nafsu ataupun kita melihat perkara itu berdasarkan oleh keimanan dan apa yang kita nampak dari segi keagungan Allah Ta'ala. Contoh, kita bagi satu contoh yang kita semua lalui. Keadaan umur kita sekarang yang lanjut. Syekh Badi'uz Zaman Sa'id Nursi, seorang alim daripada Turki, memang seorang tokoh yang besar.
Nanti kita cerita pasal dia. Tapi saya nak cakap pasal dalam sebuah risalah yang diatur, ditulis oleh beliau, nama dia Risalatus Syuyukh. Maksudnya surat-surat kepada mereka yang telah pun berumur. Untuk orang macam kita yang telah pun berumur, Allah Ta'ala bagi. Untuk orang-orang yang tidak melihat umur yang Allah Ta'ala beri ini, melalui lensa keimanan, dia akan nampak betapa dunia ni telah pun luput daripada dia. Dia akan didatangi kesedihan. Dan kalau kita tengok orang-orang yang tidak beriman, kalau dalam bahasa Inggeris ada namanya bucket list. Bucket list ni kita buat sebelum kita mati ni, kita nak pergi mana. Tak pernah tengok rimau, pergilah rimau. Sebab tu kawan, kalau ada kawan kita dekat Afrika tu, kawan saya beritahu, penuh dengan pelancong-pelancong orang-orang yang telah lanjut usia ni daripada negeri Eropah, Amerika dan sebagainya, pergi masuk safari apa dan sebagainya. Sebab tu this is one of the bucket list. Dia masuk dalam dunia bucket list, nak tengok dunia, nak pergi melancong dan sebagainya. Bagi mereka, sebelum daripada mereka ni pergi meninggalkan kehidupan dunia ni, di antara perkara yang perlu mereka lihat ialah benda-benda yang tak pernah mereka alami. Bucket list nama dia. Sebab tidak ada iman, maka kita rasakan apa yang kita dapat yang tinggal daripada masa kita ni, kalau boleh kita nak tengok dunia. Tapi kalau umpama kata orang yang beriman, kita nampak waktu-waktu ketika kita telah pun berada di hujung usia ini sebagai satu rahmat dan nikmat. Badi'uz Zaman Said Nursi kata, sebab apa? Kita tidak nampak melainkan umur yang lanjut ini merupakan rahmat Allah Ta'ala beri dekat kita. Sebab apa? Sebab dia adalah satu peringkat di mana kita sedar tentang hakikat kehidupan. Dulu kita muda, bila muda kita ghaflah, lupa, nak buat macam-macam, nak dapatkan macam-macam, sifat pun lain macam. Kalau bertengkar, berdebat tu lebih kepada nak mengatakan diri kita benar. Bila kita telah pun berusia, kita lebih mencari kesalahan diri kita sendiri. Jadi sebenarnya apabila kita melihat kepada umur yang lanjut, sebenarnya dia merupakan satu rahmat. Jadi kalau kita pandang sesuatu dari segi sudut keduniaan, memang kita akan rasa sedih. Kekuatan kita tidak serupa dulu. Mata kita tak serupa dulu. Dan perkara-perkara yang dahulunya kita ada, dah mula tak ada. Jadi kita rasa sedih dari segi keduniaannya, betul. Tetapi kita sepatutnya mengikut Badi'uz Zaman Said Nursi merasa gembira, sebab peringkat kita sekarang ni adalah satu peringkat yang telah pun lebih hampir kepada Allah Ta'ala daripada kita dahulu. Kalau kita muda, kita lupa. Kalau kita dah berumur, kita mula sedar banyak benda yang kita sedar waktu kita dah masuk 50, 60 dan selanjutnya ni. Benda-benda yang dulu kita tak nampak. Sebab itu Badi'uz Zaman Said Nursi mengatakan bahawasanya lanjut usia ni adalah ibarat kita bangun daripada mimpi kelupaan kehidupan muda kita. Waktu muda kita lupa, bila kita dah berusia, maka seolah-olah kita dah sedar, oh ini keadaan dia, aku nak pergi daripada dunia ni. Jadi itu contoh macam mana kalau kita melihat sesuatu, kalau daripada kanta dunia keduniaan, kita akan rasa sedih, hibah. Anak-anak dah besar, dah tak duduk dengan kita. Sebab itu kadang-kadang orang-orang yang berumur ni, dia lebih sensitif. Benda yang dulu kita tak sensitif, dulu tegar, cakap pun suara garang dengan anak-anak, dah berumur, sedih, hibah. Benda tu biasa. Tetapi kita perlu ingat dan sentiasa ingatkan diri kita bahawasanya di hujung usia ni adalah sepatutnya sesuatu yang menggembirakan kita, sebab kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Said Nursi mengatakan jangan takut dengan alam barzakh. Orang takut dengan alam barzakh, sedangkan hakikat alam barzakh di mana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, apabila orang yang meninggal tu dia disambut dengan rakan-rakannya, tanya macam mana orang tu, macam mana mak angah kau, macam mana mak angah kau, busu kau ada lagi busu, anak kau buat apa. Maksudnya apa yang digambarkan dalam hadis Abu Hurairah tu, barzakh ni merupakan tempat pertemuan orang-orang yang saling mencintai antara satu sama lain. Kita akan cari tu nenek kita, moyang kita, kita tak pernah kenal, moyang atau moyang, oh ini dia,
moyang kepada moyang aku. Jumpa. Kalau mengikutkan Bani Zaman Sayyid Nursi, alam barzah bagi orang yang beriman adalah satu alam yang kita nak pergi. Bukan kita takut. Sebab kita akan jumpa dengan orang-orang yang kita kasihi. Lepas tu pula dalam sebuah hadis lain ada tayangan pula. Tayangan tentang di mana tempat kita nak pergi, syurga yang bakal menanti kita. Jadi kalau kita melihat dari segi hakikat sesuatu dengan iman, pandangan kita akan berubah. Ini satu tempat yang tidak seharusnya menjadi satu kesedihan bagi sanak keluarga kita kalau kita tahu, kalau kita meninggal. Maksudnya alhamdulillah abah dah pergi tempat yang selesa. Nombor 3, pada zaman Said Nursi mengatakan kita sepatutnya bergembira. Sebab apa? Bila meninggal habis dah tanggungjawab, dah discharge daripada servis. Dah discharge daripada servis, kita tak perlu takut. Allah Ta'ala tak tengok dah lagi amalan apa dan sebagainya sebab dah selesai. Kita punya tanggungjawab dah selesai. Macam mana kalau dalam buku Risalah Syuyukh itu disebutkan orang yang telah pun tamat perkhidmatannya daripada tentera. Gembira kita. Dah habis. Dah tak ada apa-apa lagi dah. Jadi kalau kita melihat kepada hakikat sesuatu, kita akan dapat rasakan sesuatu yang berbeza. Sebab itu dalam agama kita, i'tiqad kita, perlu kita sentiasa melihat sesuatu perkara daripada segi hakikatnya, apakah sebenarnya. Kita tengok dunia, kita nampak dunia ni macam-macam perkara yang kita nak kadang-kadang. Tetapi hakikatnya dunia ini adalah sesuatu yang akan hilang daripada kita. Dalam kita nak menuju akhirat tersebut, barzah tersebut, kita perlu hati-hati. Sebab tabiat, nature kita sebagai orang manusia biasa yang lemah dan penuh, Allah Ta'ala uji kita dengan ujian, kita perlu hati-hati. Sebab tu hadis riwayat Abu Hurairah disebutkan juga la yazalu qalbu syaikhi syabban illa fitnatain. Seseorang yang telah lanjut usia tu, hati dia masih lagi rasa muda pada 2 perkara. Yang pertama, hubbud dunia, cintanya pada dunia. Kita kena hati-hati. Keduanya, watulul amal, dan nakkan hidup lagi, lanjut lagi. Ya? Sebab tu kena hati-hati. Dalam sebuah hadis, walaupun dhaif, riwayat At-Tabrani, disebutkan bahawasanya khairus syababi man tashabbaha bi syuyukhihim. Sebaik-baik orang muda adalah ia yang berperangai macam orang-orang tua mereka. Wa syarrus syuyukhi man tashabbaha bi syababihim. Dan seburuk-buruk orang yang berumur ialah mereka yang perasan dia muda. Jadi hati-hati. Okey kalau kita nak exercise, jadi jangan lebih-lebih lah. Nak naik basikal, sekarang ni musim naik basikal kan. Jantung kita kena jaga apa dan sebagainya, nak muda benar. Patutnya kita ni tahap jalan kaki je, beria naik basikal naik bukit. Ada kawan saya kardiologis kat KPJ Kajang tu beritahu, dia jumpa dengan seorang umur 50-an nak masuk 60, kuat sangat naik basikal, tengok-tengok rupanya dia dah kena sakit jantung 2 kali tak perasan. Kalau kali ketiga tu memang jalan. Jadi hati-hati. Tak kisah kalau kita nak betul-betul beriadah atas dasar kita nakkan tubuh yang sihat untuk kita ibadah. Tapi jangan perasan diri kita muda. Kita tak muda. Macam mana pun kita nak suruhkan, kita tak muda. Nampak? Jadi kalau kita ada iman, kita akan terima lanjut usia yang Allah Ta'ala beri ini kepada kita sebagai rahmat. Masya Allah, dekat dah kita dengan Tuhan ni. Kita nak tuju satu tempat yang lebih menarik ni. Betul anak-anak kita dah besar dan sebagainya, duduk dengan kita, insya-Allah tempat yang bakal terima kita ni tempat yang meriah. Macam-macam kita akan jumpa. Dengan syarat ada amalan kita lah, dengan syarat ada pegangan kita. Jadi hakikat sesuatu yang saya nak huraikan, walaupun ayat tu pendek, wa yassir li amri, ialah supaya kita faham setiap sesuatu peristiwa yang berlaku ada batin dan ada zahirnya. Jadi kita kena pandang benda-benda yang positif.
Badi'uz Zaman Syed Nursi kata hidup ni kalau kita pandangan kita kepada sesuatu ibarat kalau kita tengok cermin, depannya bercahaya, belakangnya gelap. Kita pergi belakang cermin, kita nampak apa? Kita nampak gelap. Sebabkan benda itulah kita memancarkan cahaya dekat sebelah satu lagi. Jadilah belah yang sentiasa memancarkan cahaya tersebut. Janganlah kita jadi bahagian yang gelap, kita tak nampak hakikat pada sesuatu. Walaupun cermin sebelahnya adalah gelap, kita perlu tahu di sebalik satu lagi merupakan cermin yang cerah dan memancarkan cahaya. Jadi macam tu kita dalam hidup. Maksudnya kita perlu melihat kepada sesuatu dari segi hakikatnya. Jangan kita nampak sesuatu tu gelap, menyedihkan, kita sakit apa dan sebagainya. Itu merupakan sesuatu yang mengecewakan kita. Dia ada banyak risalah Badi'uz Zaman Syed Nursi ni. Kalau ada masa kita boleh, saya akan sentuh daripada masa ke semasa. Dia ada risalah Al-Marid, risalah kepada mereka yang sakit, risalah kepada mereka yang berusia. Jadi menarik benda-benda gitu. Jadi hakikat itulah yang menjadikan apabila kita baca dan kita fahami wa yassirli amri, dan mudahkanlah bagiku tugasku. Sebab dalam keadaan sesuatu yang nampak dengan mata, kadang-kadang kita tak tahu. Kita tak tahu di manakah hikmahnya, macam mana Allah Ta'ala jadikan sesuatu yang kita nampak lemah, maka sesuatu itu menjadi sesuatu yang berkesan dan kuat. Macam Nabi Musa, dia rasa stressful sekali bila dapat perlantikan daripada Allah Ta'ala sebagai seorang rasul. Dalam keadaan dia adalah seorang yang diburu. Tak cukup dengan tu, dia pun rasa bersalah sebab dia membesar di dalam istana Fir'aun berpuluh tahun. Paling tidak pun ada rasa terhutang budi. Dia juga diburu kerana pernah melakukan jenayah membunuh seorang Qibti. Jadi benda-benda ini menjadikan baginda amat risau. Jadi macam mana pula dia nak balik kepada Mesir? Nak jumpa dengan Fir'aun, merupakan seorang pemerintah yang telah memerintah waktu itu ikut sejarah lebih daripada 60-70 tahun. Fir'aun ni naik takhta dalam belasan tahun. Umur dia waktu itu 80-90 bila Nabi Musa nak balik. Jadi benda-benda ini menjadikan Nabi Musa amat merasa lemah. Dalam risalah yang sama, tapi risalah yang lain, bagaimana kita lihat Syekh Badi'uz Zaman Syed Nursi menghuraikan tentang bagaimanakah Allah Ta'ala apabila menjadikan kelemahan itu sebagai sifat manusia, dan melalui kelemahan itulah maka ditariknya sifat rahmat Allah Ta'ala kepadanya. Macam mana maksudnya kat situ? Allah Ta'ala jadikan kita lemah supaya kita melihat kelemahan diri kita untuk kita minta kekuatan dan juga rahmat daripada Allah Ta'ala. Dijadikan sesuatu itu negatif untuk kita mendapatkan sesuatu yang positif. Jadi dia huraikan tentang Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, sebab kita ni lemah. Tanpa nama Allah, sifat Allah, maka kita tidak akan dapat berbuat sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Dalam keadaan lemah, bah dah pun turun, tapi dengan bismillah lah kapal itu bergerak dengan lancar dan berlabuh pada satu tempat yang selamat. Jadi mukjizat keajaiban bismillah ni ialah dengan kita memberikan kepada Allah Ta'ala, mengadu kelemahan diri kita supaya yang datang balik adalah kekuatan kepada diri kita. Itu kedahsyatan Bismillahirrahmanirrahim. Sama juga dalam keadaan ini, apabila Allah Ta'ala jadikan sesuatu yang negatif, maksudnya supaya kita ni segar, kita ni hamba, dan kita minta sesuatu yang positif. Kalau kita tak faham tu, we will miss the point. Kita tak nampak. Macam setengah orang apabila diuji, ada kisah sahabat kepada sahabat. PKP ni dia meniaga, orang tak datang, jadi rugilah, tak masuk. Dia kata aku buat, aku doa, aku semayang tahajud, tapi keadaan aku makin teruk, lagi susah. Buka kedai lauk buang je. Lama-lama dia kata aku pun malas lah nak doa, malas buat apa, semayang pun kalau macam tu buat apa semayang. Tak payah semayang lah, minta pun tak dapat, semayang pun buat apa kalau macam tu. Kalau Tuhan nak biarkan dalam kita ni dalam keadaan yang susah, kenapa berlaku macam tu? Nampak? Jadi dia tak semayang lah, dia kata apa, minta apa tu Allah Ta'ala.
Sebab kita tak nampak benda tu daripada kaca mata iman. Itu masalahnya. Apabila kita minta sesuatu pada Allah Ta'ala, keikhlasan kita, kenalah kita ni sebagai hamba. Jangan ada dalam hati kita rasa kita memerintahkan Allah Ta'ala, menjadikan seolah-olahnya pula Allah Ta'ala itu hamba, kita ni Tuhan. Dia kena ikut cakap kita. Sedangkan apabila Allah Ta'ala letakkan kita dalam keadaan itu, bukan sekadar kita perlu sabar, tetapi kita perlu juga faham kenapa. Allah Ta'ala perlukan daripada kita, mungkin, bukan perlukan, maaf, Allah Ta'ala menghendaki daripada diri kita supaya kita sentiasa berulang minta. Dalam keadaan berulang minta itulah kita tahu kita ni sabar ke tidak, kita ada redha ke tak ada redha. Kerana itu dalam masalah berdoa, Badi'uz Zaman Syed Nursi mengatakan yang menjadi tujuannya adalah doa itu sendiri. Sama ada Allah Ta'ala makbul ataupun tidak, dah jadi secondary, dah jadi sesuatu yang kedua. Sebab at the end of the day, akhirnya kita ni adalah hamba kepada Allah Ta'ala. Apa-apa yang Allah Ta'ala nak bagi dekat kita, maka kita akan terima. Jadi itu beza di antara kita yang memandang sesuatu yang Allah Ta'ala beri kepada kita dari segi kacamata iman ataupun kufur. Jadi perlu faham dekat situ. Sebab itu dalam keadaan ini, walaupun doa ini spesifik kepada keadaan Nabi Musa, tapi kita boleh takwilkan dan aplikasikan dalam keadaan semasa kita pada hari ini. Benda ni betul-betul pada diri kita. Dalam keadaan kita diuji, iman kita kadang-kadang diuji. Kita perlu faham. Akhirnya kita perlu tanya pada diri kita. Kadang-kadang kita ni terlalu memikirkan tentang ujian itu sendiri, sedangkan kita lupa tentang apakah balasan yang bakal menanti. Syekh Badi'uz Zaman Syed Nursi kata, tidakkah kita memikirkan tentang syurga yang Allah janjikan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah terlintas pada pemikiran kita, yang pernah boleh kita nampak dengan mata dan dengar dengan telinga? Bukankah itu sesuatu yang besar? Bukankah apabila kita memikirkan balasan dan ganjaran yang bakal menanti itu, maka itu tidaklah dapat dibandingkan dengan sedikit ujian yang Allah Ta'ala beri dekat kita. Jadi cara kita melihat sesuatu perkara, macam saya katakan tadi, perlulah dari segi kaca mata iman, seperti mana dalam apa yang dapat kita faham daripada wa yassirli amri. Jadi macam mana pun doa ni, tuan-tuan, saya harap daripada untuk saya sendiri dan tuan-tuan, kita dapat sama-sama amalkan sentiasalah. Rabbi syrahli sadri. Bukan kita baca sewaktu dada kita sempit, rasa macam-macam kesusahan, tapi kita minta Allah Ta'ala lapangkan dada kita ni untuk terima benda-benda begini. Benda-benda yang nampak pada zahirnya sesuatu yang negatif, tetapi pada hakikatnya merupakan sesuatu yang merupakan rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Merupakan rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Dan selepas daripada itu Nabi Musa mengatakan, sebab dia dah lama meninggalkan Mesir, lebih daripada 10 tahun. Jadi dia perlukan seseorang yang tahu apakah perkembangan semasa di kerajaan Mesir. Orang yang Bani Israel, kaumnya percaya. Sebab bila kita dah keluar, kita tiba-tiba nak balik jadi calon dekat tempat kita. Dia orang kampung kata, siapa dia tu? Dia tu siapa tu? Parti mana pula tu? Dia orang kampung akan rasa tidak begitu percaya. Jadi sebab itu Nabi Musa minta, kalau boleh, ya Allah, lantiklah abang aku ni Harun, supaya dia dapat membantu aku. Okay? Jadi ini pun satu pengajaran bagi kita, bila kita nak buat sesuatu tugas, kenalah realistik nama dia. Kita perlu tahu. Kalau dalam management, kalau kita masuk kursus motivasi lah, training dekat company, dekat corporate mana-mana, dia kata scanning the environment. Kita kena scan environment kita, ekosistem tempat tu macam mana.
Kalau kita kena lantik jadi pengurus, pengarah, manager tempat baru, benda pertama kita kena tahu ialah apa dekat keliling kita. Duitnya berapa, orangnya macam mana, kekuatannya apa. Mudah je, itu nama je scanning. Jadi Nabi Musa pun dalam secara tidak langsung kat sini memberikan kita satu pengajaran dalam manajemen. Sebab tu Al-Quran ni dia banyak, dia punya iktibar, dia banyak pengajaran. Bukan satu sudut saja. Bukan dalam bab ibadah, tetapi juga dalam bab pengurusan hal ehwal keduniaan kita. Jadi lantikkanlah aku wazir. Nombor 2 di dalam manajemen kita ada nama dia delegation of jobs, ataupun kita nak meminta orang supaya menjalankan tugas bagi pihak kita. Perlu. Kita takkan mampu buat sesuatu seorang diri. Takkan mampu. Sebab apa? Kalau kita buat benda seorang diri, kita akan parah. Ini banyak berlaku kepada orang-orang yang kalau masuk sesuatu corporate, syarikat, establishment yang orang tak kenal, dia akan dianiaya. Mudah je. Ramai kawan kita yang kalau umpama kata dilantik tempat baru, kalau orang nak nyai dia, semata-mata pegawai dia cakap angguk depan dia, belakang tak buat. Sebab tu dalam minit mesyuarat tiap-tiap bulan dekat bahagian kolom tindakan tu, in progress. 3 bulan 3 kali mesyuarat, in progress. Tak buat kerja. Depan kita kata dah buat dah bos. Okey bos, orang ni sampai ni dah. Nampak? Itu cara dia. Sebab tu kita dalam mesyuarat kita kata aku tak nak tahu apa benda kau buat, aku nak tahu kau dah selesai ke belum. Kalau setakat nak beritahu kerja sedang dijalan kau, jangan datang report dekat mesyuarat dia. Buat memekak aja. In progress tak habis masuk dalam kolom hal-hal lain. Kena beritahu benda-benda macam tu. Sebab tu kena ada delegation, kena faham scanning environment. Ini benda-benda macam ni Allah Ta'ala bagi secara halus saja di dalam ayat Quran. Kita kena pandai tengok, sebab mana Al-Quran ni sesuatu yang tersirat. Jangan pandai pada zahir je, yang zahir kita kena ambil. Tetapi yang tersirat pun kita kena duduk fikir. Ayat Quran ni luas maksud dia. Bila kita belajar pasal Nabi Musa, bukan maksudnya tentang Nabi Musa dan zaman Nabi Musa sahaja. Tetapi ini juga pengajaran kepada Nabi. Secara tidak langsungnya Allah Ta'ala nak beritahu kepada Nabi Muhammad, kena ada orang yang menyokong kau Muhammad. Sebab tu kita tengok Abu Bakar kuat menyokong. Kena ada. Your second man kena ada. Orang yang berjaya di dalam sesebuah kepimpinan adalah orang yang mempunyai sokongan. Perlu ingat, buying in perlu ada. Ini semua-semualah ayat ni je. Kita boleh tengok mana yang tersirat. Buying in kena ada. Kena ada your second man. Orang putih panggil your sidekick, dia panggil. Kita punya orang yang akan menjalankan, yang betul-betul dia akan menyokong kita. Jadi sebab tu dia minta, lantikkanlah ya Allah, waj'al li waziran min ahli. Wazir dalam pada hari ini kita namakan wazir ni perkataan yang maksudnya menteri. Kenapa dinamakan menteri itu wazirun? Dia dalam asalnya masuk pada wazara. Wazara maksudnya apa? Beban. Kenapakah wazir ni dinamakan beban? Sebab dia pikul beban. Kalau semua menteri faham bahawasanya jawatan tu adalah beban, mereka akan melakukan tugas dalam keadaan yang amat terbaik sekali. Kena faham dalam bahasa Arab wazir. Wazir ni apa? Wazir ni maksudnya seorang yang pegang beban. Nampak? Itu. Dalam Islam kita konsep tu penting. Pemimpin siapa? Kalau kita tengok dalam bahasa Arab, dia punya proverb dia, peribahasa mengatakan sayyidul qaumi khadimuhum. Ketua sesuatu kaum adalah orang yang menjadi khadam kepadanya. Kalau pemimpin kita mentaliti dia mentaliti khadam kepada masyarakat, kita tak ada masalah. Yang jadi pada hari ini orang tak faham, pemimpin adalah khadam masyarakat. Menteri adalah yang memikul beban untuk melakukan tanggungjawab. Kan cantik tu macam tu. Dalam keadaan macam tu. Jadi wazir sini maksudnya apa? Orang yang akan pikul beban sama dengan aku. Bukan sesuatu yang glamour. Orang-orang yang nakkan jawatan sampai glamour ni ada something wrong. Dan dia akan menyusahkan kita. At the end of the day. Cukup kat situ. Harun akhi. Ushdud bi azri. Yang akan menguatkan aku. Kat situ penting. Jadi benda yang pertama sekali kalau kita kata apa namanya subjek management yang basic lah. Benda yang pertama management kena cari orang yang dapat menyokong membantu kita. Itu perlu faham. Jadi benda ni ada tangkap mana? Kat Quran pun sebut.
Dalam sirah pun sebut macam mana Abu Bakar apa dan sebagainya. Wa asyrikhu fi amri, jadikanlah dia turut campur tanggungjawab dalam urusanku. Ini kai nusabbihaka katsira, supaya kami sentiasa beribadat dan memujimu. Tasbih adalah maksudnya mensucikan. Apakah maksud mensucikan? Bila tuan-tuan sebut subhanallah, 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 itu adalah untuk mensucikan zat Allah Ta'ala daripada sesuatu yang tidak layak baginya. Kalau tuan-tuan lepas daripada solat tu kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, kita sucikan zat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita puji af'al Allah Ta'ala. Allahu Akbar, kita tengok pula kepada sifat Allah Ta'ala. Dia ada 3 dekat situ, zat, fi'il, sifat. Sebab tu kita baca 3. Kita baca mula-mula subhanallah, kita sucikan Allah Ta'ala daripada sesuatu yang bukan layak bagi dia. Lepas tu kita puji pula alhamdulillah, af'al dia, perbuatan dia. Mana perbuatan yang kita nampak keliling kita lah, diri kita ni semua perbuatan Allah Ta'ala. Dalam diri kita, keliling kita, langit, bumi, segala-galanya adalah af'al Allah Ta'ala. Sifatnya pula, sifat Allah Ta'ala dari segi af'al Allah Ta'ala tu kita tengok macam mana Allah Ta'ala menzahirkan sifatnya pada ciptaannya. Allah Ta'ala zahirkan pada ciptaannya sifat-sifatnya. Sifat Rahman Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah Ta'ala jadikan pada ciptaan-ciptaan dia. Tak terfikir di akal kita. Macam mana kalau kita tengok haiwan sekalipun, dalam keadaan haiwan tu lemah dan sebagainya, ibu haiwan tu sifat dia begitu kasih pada anak dia. Dia tak ada akal. Haiwan tak ada akal, dia ada naluri saja. Jadi dalam ciptaan Allah Ta'ala menyerlahkan maksud-maksud sifat keagungan dan kebesarannya. Jadi sifat Ar-Rahman Ar-Rahim pada yang lemah. Pada yang lemahlah terzahirnya sifat pengasih dan penyayang Allah Ta'ala. Kita tengok dalam Rasail An-Nur banyak, Said Badi'uz Zaman, Said Nursi sebutkan kiasan. Macam mana burung, anak burung yang baru menetas tak boleh nak bergerak pun, duduk kadang-kadang pada sarang yang beratus meter tinggi. Tapi dengan rahmat Allah Ta'ala menggerakkan ibunya supaya cari makan dan bawa makanan kepada dia. Jadi sifat rahmah akan kita nampak kepada sesuatu yang lemah. Sebab itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita cakap Ar-Rahmanir-Rahim. Sebab kita ni lemah, pandang pada kelemahan diri kita, barulah kita cakap Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan, Allah Ta'ala berikan kekuatan. Kita sakit, kalau sakit ni semacam tentang, saya pun sakit, sakit macam-macam lah, jantung ada, apa ada dan sebagainya, kadang masuk hospital dan sebagainya. Bila time dia sakit tu lain macam. Kalau orang-orang yang pernah kena sakit jantung tu, bila kena sakit jantung tu bubur morfin dan sebagainya, rasa macam tak tahu nak cakap sakit. Tapi dalam sakit tu kita kena hati-hati, kadang-kadang dia punya syaitan tu banyak, dia bisik macam-macam, berperang kita ni. Fizikal kita berperang, hati kita berperang, macam-macam kena. Panah kena, tombak kena, peluru kena dan sebagainya. Kena hati-hati. Sebab itu Allah Ta'ala mudahkan kita untuk kita sebagai hamba dia. Bila kita nak ingat Allah Ta'ala namanya zikir, sebut satu kataan. Sebutlah Bismillah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Nampak? Itu kelebihan Allah Ta'ala berikan kepada kita bahasa perkataan untuk kita zikirkan, supaya mudah kat situ. Jadi kita ni diuji tuan-tuan, dalam keadaan kelemahan yang kita ada ni. Allah Ta'ala jadikan kelemahan itu supaya kita sedar tentang keagungan dia. Kat situ. Jadi sesuatu yang negatif Allah Ta'ala jadikan ada sebab dia. Allah Ta'ala jadikan sesuatu yang negatif untuk hasil yang positif. Allah Ta'ala jadikan syurga dan neraka. Allah Ta'ala jadikan neraka supaya kita takut neraka pergi dekat syurga. Tetapi Allah Ta'ala tak jadikan syurga supaya kita takut syurga kita pergi neraka. Orang yang mempersoalkan kenapa Allah Ta'ala jadikan benda-benda yang buruk dekat dunia, kenapa Syria berperang, kenapa kita sakit. Kalau orang yang tak ada iman, dia akan persoalkan, masa anak aku aksiden meninggal tu Allah tak ada pun, mana ada Tuhan. Ini semua jenayah-jenayah apa semua ni. Kalau Tuhan ada tu mesti dia. Jadi Tuhan bagi setengah orang ibaratnya adalah orang yang datang menyelamatkan waktu dia susah, macam Superman. Sebab tu setengah orang sifat konsep ketuhanan dia adalah
Kemanusiaan, benda yang sifatnya manusia. Bila aku susah, Tuhan akan datang selamatkan. Sedangkan Allah Ta'ala meletakkan kita dalam keadaan itu pada asalnya supaya kita ingat kita ni siapa dan dia siapa, dan supaya kita minta daripada dia. Itu hikmah dia. Kalau kita tidak, maka iman kita sebelah. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin wa in asabahu khairun itma'anna bihi. Antara manusia ni yang sembahyang minta daripada Allah Ta'ala disebabkan apa? Sebab dia nak senang dia je. Kalau dia susah, dia tak nak lagi. Dia beribadah pun atas dasar apa? Atas dasar ni dah dapat dunia. Buat umrah sebab apa? Nak dapat kontrak. Kita pergi umrah sekian masuk tender ni, masuk tender. Ibadah kepada Allah Ta'ala sebab nakkan dunia. Sebab tu kita kena faham. Dalam maksud ibadah ni adalah perhambaan. Sesuatu yang menunjukkan keikhlasan kita sebagai hamba yang kita kena terima daripada Allah Ta'ala juga. Orang yang nakkan dunia, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Orang yang nakkan dunia tak apa, kami akan bagi dekat dia, no problem. Tapi ingat, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi dekat akhirat ni tak dapat apa-apalah. Oh, nak sangat kontraknya, ambil. Oh, kata kalau tak bagi rasuah tak dapat kerja, ambil. Ramai kita dengar kan, oh kalau tak bagi rasuah ni tak dapat lah bro. Payahlah. Dah salah kiblat, manusia yang berikan rezeki. Padahal kita diletakkan Allah dalam keadaan itu untuk kita diuji. Apa faedah dapat sesuatu yang haram, kena bakar dalam neraka beribu tahun, dibandingkan dengan sedikit kesusahan? Itu namanya ujian. Kalau tak faham maksud ujian, payahlah. Payah kalau umpama kata tak faham ujian. Sebab dunia ni tempat dia memang tempat untuk kita diuji, kena faham. Itu macam rukun negara yang kita baca, dunia ni tempat ujian. Bila ujian, jaga-jaga. Kena faham. Jadi kalau kita faham, ini Allah Ta'ala uji ni. Nak bagi rasuah, tak bagi rasuah. Bagi kita faham Allah Ta'ala yang bagi rezeki. Kalau kita faham maksud rezeki itu adalah sesuatu yang bukan sekadar merupakan duit. Jadi kita tak takut. Adalah rezeki Allah ni. Paling-paling Allah Ta'ala mudahkan kehidupan kita. Bagi kita anak-anak yang soleh. Nampak? Kita tenang. Dalam keadaan kalau kita tak ambil benda-benda yang haram apa dan sebagainya. Jadi kat situ kita perlu faham ujian Allah Ta'ala dan sebagainya. Jadi saya cakap tadi, kita balik pada awal. Kita punya penerangan tu memang melencong sikit. Jadi kita nak cakap tadi pasal tasbih. Pasal tasbih. Bila kita faham sifat Allah Ta'ala tu, sebab tu satu perkataan yang Allah Ta'ala bagi ni kita nak huraikan panjang tuan-tuan. Tapi kita faham lah. Bila kita subhanallah, subhanallah, dia yang maha suci. Dia yang bagi kita rezeki lah. Macam mana kata? Kita faham lah kata. Dia yang bubuh kita dalam keadaan macam ni. Dan kita nak tuju negeri yang lebih daripada itu. Sebab tu syurga ni tuan-tuan bukan murah. Syurga tak murah. Syurga tak mudah. Jadi dalam keadaan kalau kita faham syurga tu, kita baca pula syurga. Oh Masya Allah. Sejahat-jahat orang pun kalau ikutkan kepada kata ulama, ada hadis ni juga. Tapi dalam hadis tu tak sebutlah secara terang. Sejahat-jahat orang pun, orang terakhir yang keluar pada neraka, Allah Ta'ala bagi dia pun syurga pun besar, luas. Dekat 2 keluasan muka bumi. Nak buat benda tuan-tuan kalau besar-besar. Tanam 4 ekar kat kampung tu pun kita tak pergi tengok. 2-3 ekar tinggal lalang naik dan sebagainya, nak dapat 2 muka bumi. Itu yang paling kurang dalam kalangan ahli syurga. Yang tinggi-tinggi itu dia punya tanah keluasan dia arduhas samawati wal ard. Luasnya adalah langit dan bumi tuan-tuan. Kita nak dapat benda tu free ke? Tidak. Dengan ujian yang Allah Ta'ala beri. Jadi kita wrap up. Pagi ini kita bercakap tentang bagaimana kita perlu melihat sesuatu pada hakikatnya, bukan pada zahirnya saja. Keduanya kita bercakap tentang bagaimana kita perlu melihat dengan iman. Iman kena ada. Ketiganya kita cakap juga tadi tentang sesuatu tu kalau kita lihat dari segi imannya, kita akan nampak rahmat dan nikmatnya. Kita buat contoh tadi tentang umur kita yang makin lanjut. Janganlah kita bersedih pada hakikat lanjutnya usia kita.
Kerana sebenarnya kita sedang menuju sesuatu yang insya-Allah yang membahagiakan kita. Alhamdulillah, kita di waktu yang sebegini, umur yang lanjut, Allah Ta'ala buka di kita ni untuk kita datang solat, beribadah, hati kita terbuka untuk baca Al-Quran, zikir dan sebagainya. Ini merupakan nikmat dan rahmat pada Allah Ta'ala. Ramai lagi yang masih lupa di luar sana kan. Jadi kita harap sama-sama kita mendoakan diri kita dan mereka supaya kita sama-sama sedar, supaya kita dapat lihat rahmat Allah Ta'ala, kita semakin dekat kepada dia. Janganlah kita takut. Yang lain-lain tu insya-Allah kita akan kupas lagi. Harap kita dapat mengamalkan ilmu ni. Jangan lupa bacalah sentiasa doa di dalam Al-Quran ni sendiri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang baik itu pada Allah Ta'ala, yang lemah daripada diri saya sendiri. InsyaAllah kita akan berjumpa pada kesempatan yang lain. Aku qawli hadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.